Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita akan membincangkan mengenai comparison test for series. Okay. So, antara benda yang kita kerap tanya kan dalam pemilihan test yang sesuai bagi series, sebab kita ada banyak tahu sebenarnya kan. Kita ada banyak test yang boleh menjadi pilihan kita untuk menentukan sama ada dia converge ataupun diverge kan. So jadi sebenarnya dia bergantung kepada pemilihan kita untuk menentukan test yang mana satu yang lebih bersesuaian, yang boleh dan tak boleh dan sebagainya. Dan terdapat beberapa siri yang tertentu, dia punya pattern dia yang boleh guna test yang ini, tak boleh guna test yang ini, tak sesuai, misalnya macam tu. So jadi dia bergantung kepada kita, ya, test mana yang sesuai digunakan ataupun sebaliknya. Baik, comparison test ini dia sebenarnya salah satu test yang sangat-sangat berguna di dalam menentukan satu-satu series tersebut converge ataupun diverge. Okey, misalnya macam ni, misalnya kan, contoh yang ni. Kita ambillah contoh yang macam ni kan. Kita ada apa kat sini? Contohnya ini adalah 1 over 2n cube plus 1. So macam ni kan. So dalam hal ini antara test yang mungkin boleh kita gunakan selain daripada comparison test adalah integral test untuk menjawab persoalan ini. Tetapi kita sedia maklumkan integral test ni kadang-kadang dia bukan mudah. Mungkin dia mudah dalam setengah-setengah kes, tetapi dia mungkin akan menyukarkan kita. Jadi dalam contoh yang macam ni adalah lebih sesuai kita menggunakan comparison test. Okey, so macam itulah lebih kuranglah ya. Baik. Cuma di dalam comparison test ini, for series ini, kita ada dua benda. Ada dua comparison test. Yang pertama yang disebut direct comparison test. Saya buat catatan sikit kat sini. Kita ada apa yang disebut sebagai yang ni mana dia? Ini kita ada yang pertama sekali dia sebut direct, ini direct comparison test. Yang kedua kita ada limit comparison test. Ada dua ni. So kita ada, kalau short form dia, kita ada DCT dan juga LCT. And of course our first attempt apabila kita menggunakan comparison test, kita akan guna DCT dulu. Kita nak tengok berjaya tak. Kalau DCT tak berjaya, baru kita apply LCT. Boleh ya? Tapi kalau LCT pun tidak berjaya, maksud dia apa? Maksud dia comparison test is not appropriate. Okay, so maknanya nampak sahaja seolah-olah comparison test tu boleh kita gunakan, tapi hakikatnya tak sesuai pun. Maka kena guna cara lain, kaedah lain lah, test yang lain. Okey, macam tu. Okey, baik. Dalam comparison test ini, nama pun comparison kan, so maksud dia kita kena comparekan dengan satu benda yang lain. So jadi biasanya soalan-soalan contohnya macam ni kan, macam ni, nampak tak? Soalan ini, dalam example ini, this question is given. Ini adalah original question which is given to us. Jadi nampak tak, saya akan dapatkan satu function yang lain. Saya comparekan dengan yang ini. Ya. So hal ini sebenarnya telah pun saya bincangkan di dalam sequence. Pasal dalam sequence pun kita ada comparison approach. Tapi dalam sequence itu kita lebih kepada DCT, direct comparison test. So kita tidak menyentuh secara detail LCT. Tetapi dalam series
kita akan sentuh kedua-duanya sekali. Jadi kamu boleh lihat teaching video bagi Sequent yang membincangkan tentang comparison approach ataupun comparison test ini. Macam mana kita buat pemilihan function ini. Ini kita katakan the comparative function, our new function yang kita nak comparekan dengan the original one. Alright, so maknanya kita ada satu function which is given, satu lagi ini adalah our new function. So yang ini kita nak bandingkan kedua-dua ini. Okey ya. So saya dah siapkan satu slide yang baru kat sini. Yang ini mungkin lebih mudah kita nak justifikan what is happening actually. Okay, now macam ni ya. We are given an. Ini datangnya daripada soalan. Now we need to determine bn. Yang ni yang ni apa ni, kamu boleh tengok ya dalam siri kuliah saya yang sebelum ini ya. Kita nak tentukan bn. So now bila kita dah tentukan bn, maka kita ada dua benda kan. Kita ada an dan juga bn. Now bila dah ada dua benda ini ada satu dan dua ini, then kita masukkan dia punya inequalities. Kita masukkan inequalities sama ada, maksud dia kita akan ambil beberapa nilai contoh, kita masukkan ke dalam bn, kita kira lah nilai dia berapa. Katakanlah n sama dengan 2 katakan. Masukkan n sama dengan 2 ke dalam sini, tengok apa hasil dia. Lepas tu masukkan n sama dengan 2 pula ke dalam yang function baru ni, tengok apa pula nilai dia. So maknanya kita nak set up the inequalities besar ke ataupun kurang ke bergantung kepada nilai contoh yang kita ambil itu. Contohnya macam ni lah ya. Yang ni nampak kan? Yang ni kan? Yang ni kan? Ini adalah function yang diberi, terms yang diberi. Ini adalah yang kita dapatkan. Jadi kita masukkan nilai. Masukkan nilai. Katakan n tu sama dengan 1 katakan. Contoh 1 ke 2 ke. Ya? Kalau 1 pun tak apa. So kalau n tu sama dengan 1, sebelah sini dapat berapa? Ini adalah 1 per 1, iaitu 1, betul tak? Tapi dekat sini, kalau n tu 1, dia jadi berapa? Dia jadi 1 per 3. So 1 per 3 is less than 1, betul lah. So tata tanda ni, these inequalities mesti dalam bentuk yang macam ni. Itu maksud saya kita nak ambil beberapa nilai contoh, ambil satu nilai contoh pun dah okey. Dan baru kita decide the inequality sign sama ada less than or greater than. Boleh ya? So jadi dekat sini apabila kita dah dapatkan dah dapatkan bn, jadi kita ada dua kemungkinan, ada dua kebarangkalian, sama ada the inequality sign tu is less than bn ataupun greater than bn. So macam ni, ada dua case. Ini adalah dua possibilities yang kita mungkin akan perolehi. Jadi kedua-dua case ini kita kena lihat betul-betul. So dia ada teorem dia ya. Cuma saya tak nak bincang teorem itu, saya terus kepada kita punya kesimpulan daripada teorem itu. Jadi kita fokuskan kepada bn tu sendiri ya. Sebab kita tahu kita tidak akan solve an, pasal an ni susah. Kita nak yang simplified version punya yang iaitu bn ini. So kita akan bergerak melalui bn. Okey. Kalau bn ini, kes yang pertama ya, bn ini lebih besar daripada an, kes yang pertama ni, maka jika bn ini converge, kita berjaya tunjukkan bn ini converge, maka automatically an ini adalah converge. Clear tak? Ya, saya cuba sampaikan cara yang paling mudah. Kalau tak, kita kena rujuk pada teorem. Teorem pun dia akan cakap benda yang sama juga. Okey. So kita tengok ni. Sebaliknya dalam kes 2, apabila jika bn ini lebih kecil daripada an, lebih kecil an, maka jika bn ini diverge, maka automatically dia akan memberikan implikasi an juga adalah diverge. Ini yang saya tulis ini datangnya daripada teorem. So maknanya sebab itulah tata tanda inequalities ini, ketaksamaan ini sangat-sangat penting. Jangan tersalah. Sebab kalau kita dapat pastikan this is less than, maka teorem tu
it will goes here. Kalau ini lebih besar pula, based on theorem, dia akan pergi kepada judgement yang ini. Okay, so kita kena lihat Bn itu. Bn ni lebih besar ke ataupun Bn ini lebih kecil? Kalau Bn ini lebih besar, maka jika Bn ini converge, maka An ini converge. Sebaliknya, kalau Bn ini lebih kecil, jika Bn converge, maka An converge. Jadi, tugas kita sekarang adalah now based on Bn yang kita dapat ni kita use any test to determine whether Bn converge or diverge. Kita pakailah apa benda yang kita rasa sesuai untuk Bn ini untuk menentukan sama ada dia converge ataupun diverge. Macam tu je. Dia harmonic series ke, dia nak pakai geometric test ke, nak pakai test for divergent ke, nak pakai p-test ke, nak pakai even integral test ke, nak pakai ratio test, nak pakai root test, apa-apa sahaja. Asalkan kita boleh menentukan Bn ini converge ataupun diverge. Boleh tak? Ya, faham ya? So maksudnya macam ni. Di dalam comparison test, ada test lain yang kita nak guna. So contohnya macam ni lah ya. So maksudnya, as a whole is a comparison test. Tetapi specifically untuk Bn, kita kena pilih test yang lebih sesuai. Test yang sesuai lah untuk kita mendapatkan ataupun menentukan dia adalah converge ataupun diverge. Itu je. Okey. Akan tetapi, ini masalahnya. Ini kalau kita berjaya menentukan, maksudnya kita hanya menggunakan direct comparison test. Akan tetapi, kadang-kadang dia berlaku sebaliknya. Iaitu apa dia? Sebagai contoh, katakan kita ambil kes 1. Yang ni sebagai contoh ya. So maknanya kes 1 ini, An ini is less than Bn. Jadi from the theorem kita tahu kalaulah Bn ini converge, maka An pun automatically akan converge, betul? Tetapi apabila kita check yang ini, kita gunakan, katakan kita pakai geometric test. Bila kita lihat dia lebih sesuai kan, kita pun pakai geometric test. Misalnya, tiba-tiba kita tak dapat converge, kita dapat diverge. So, kalau kes ini berlaku, maksud dia the direct comparison test is fail. Faham tak? Clear ya? So, therefore, kita kena apply the limit comparison test. Ini yang saya cuba sampaikan macam ni. Macam ni ya. Tanda arah nak panah ni. If Bn diverge. Ini if ya, kalau. Ya. If Bn diverge, then apply the limit comparison test. Jadi situasi yang sama berlaku dekat sini. Untuk kes nombor 2 ni, we are hoping that Bn ini diverge lah. Senang cerita kan. Tetapi kalau kita buat tiba-tiba kita dapat dia converge. Dah berlaku sebaliknya. So jangan panik, sebab kita masih ada harapan lagi. Just apply the limit comparison test. Apply sahaja. Kita dah tahu dah, daripada sini kita dah tahu dia ada tanda-tanda yang ini menunjukkan tanda yang direct comparison test fail. Tak boleh kita laksanakan. Jadi kita kena buat limit comparison test. Okey, what is limit comparison test? Senang sahaja. Limit comparison test kita hanya perlu buat, nampak dalam kotak ni? Dalam kotak ni kan? So kita hanya buat macam ni je. Kita buat dia macam ratio jugalah. Ya, kita ratiokan dia. So An over Bn. First of all, kita akan set up limit An over Bn. Lepas tu kita selesaikan. Ini kita selesaikan macam biasalah. Kan An Bn ni yang inilah yang kita buat tadi kan. Contohnya ini kan. Ini An, ini Bn. So An over Bn. So kita selesaikan itu.
kita masukkan nilai limit dan sebagainya, bla 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 bla, kita tengok jawapan akhir sekali. Kita denotekan dia sebagai C. Okey, yang paling penting sekali, apabila kita selesaikan limit ini di dalam limit comparison test, nilai C ni mesti, ini mesti ya, mesti lebih besar dari kosong. Tak boleh kosong, tak boleh negatif, tak boleh infinity dan sebagainya. Okey, boleh ya? So, kalau kita dapat menentukan LCT ini, nilai C ini, suatu nombor positif, 1/2, dapat 2 ke, dapat 20 ke, dapat 2000 ke, janji dia positif sahaja. Maka kita akan buat apa? Kita akan follow yang ini, akan follow judgement yang ini. Yang inilah. Tadi BN ini dia kata diverge kan? Maka kita akan follow keputusan BN ini. Yang ini pun sama juga. Kalau kes 1, dia kata diverge kan? Maka kalau ini dapat ditunjukkan suatu nilai positif, maka kita akan follow yang ini. Ataupun kita akan follow yang ini. Faham tak? Ya? So, okey, saya ulang balik. Yang ini asal dia kita ada dua kes kan? Ada dua kes. Katakan kita ambil kes yang pertama. Kes yang pertama ini AN ini less than BN. Mengikut teorem asal, kita harapkan BN ini biarlah dia converge. Betul tak? Kalau dia converge, maka AN pun converge juga. Malangnya kita dapat, katalah kita tak dapat converge, kita dapat diverge. Ya, kita dapat diverge. Bila dalam kes macam ni, kita kena cuba limit comparison test. Dapatkan nilai C ni. Ya, kalau nilai C ni suatu nilai positif, maka kita akan follow yang ini. Ya, oleh sebab BN ini diverge, maka AN pun diverge juga. Faham tak? Ya, so macam tu. Yang ni pun sama jugalah kes dia. Okey, yang itu cumanya masalahnya mungkin berlaku dekat sini. Ya, kalaulah nilai C ni tiba-tiba dia tidak memberikan nilai positif. Nilai C ni tiba-tiba kita mungkin akan dapat nilai C ni, katakan dapat kosong. Bila kosong, tak boleh lah. Dia tak boleh kosong. Dia mesti suatu nilai positif. Kalau dapat kosong kat sini, maka LCT pun fail. So, kalau LCT fail, maka kita senang buat keputusan, iaitu the direct comparison test is not appropriate. Maknanya kena guna test yang lain. Okey, so macam tu. Okey, kita lihat contoh yang ini. Yang ini one example here. Ini untuk direct comparison test. Nampak tak? Ini adalah soalan dia. Soalan asal. Saya buat comparison dengan 1/n cube. Ya, 1/n cube. Jadi kita dapati kita daripada teorem, jika yang ini converge, maka yang kawan ni pun akan converge juga. So now kita kena ensure lah dapat tak converge yang ni. Jadi senang saja, I'm using the p-test where p is equal to 3. Ya, yang ini, maka saya dapati 1/n cube ini adalah converge by using the p-test. Therefore, ini dah confirm converge guna p-test, maka yang ini pun converge. Boleh? Okey. Yang ini pun sama juga. Yang ini, kalau kita lihat, saya besarkan sikit. Yang ini. Yang ini. Yang ini Yang ini pun sama juga. Determine whether the series ini converge or diverge. Yang ini. So, kalau kita buat comparison test, ini is given. Maknanya ini adalah AN lah ya. AN. Mana BN dia? Ini kita kena tentukan lah. Ya, kena tentukan yang ini. So, sama ada kita guna 5/2 n kuasa 2 ke, ataupun nak pakai n kuasa 2 ke, tak apa. No problem. Sama je. Sebab ini hanya dia punya constant saja, dia punya pemalar je kan. So, kalau kita nak buat comparison dengan apa? Apa ni? Kita nak guna 5. Kalau kamu nak guna 5/n kuasa 2 pun boleh. Tak ada masalah apa-apa. Yang penting kita kena check yang ini.
Oleh sebab tata tanda ini, part ini less than ini, yang ini kan, macam mana kita nak tahu dia less than? Kamu kena masukkan beberapa satu nilai contoh untuk n ini. Masukkan satu nilai contoh sini, kira. Lepas tu gantikan n ini pula dekat sini, cuba kira. So yang mana satu yang lebih besar, yang mana satu lebih kecil, baru kita letak tata tanda yang ini. Okey. Jadi jika macam ini dia punya inequalities dia, maknanya kalaulah yang warna biru ni, kalau yang ini converge, maka yang ini pun converge jugalah. So now our job is to ensure this betul tak converge. Jadi kita pun buat sesuatu kat sini. Saya menggunakan sekali lagi the P series test. P series test, di mana P itu is equal to 2, therefore dia adalah converge. Oleh sebab yang belah kanan ini, yang warna biru ni converge by using the P series test, maka yang ini pun converge. Boleh ya? So, contoh seterusnya yang ini. Yang ini. Saya dah buat sedikit note dekat sini. We also can use the integral test for this question. Ini. Ini kita boleh guna boleh guna integral test. Cuma kat sini yang pertama sekali kita nak buat comparison kan. Tak apa. So, ini adalah AN. Ini adalah BN. So, just be careful over here. Dia punya inequalities ni, macam mana kita nak tahu yang ni? So, masukkan beberapa nilai. Okay. So, cuma nilai ini kena n is greater than 3 lah kat sini. Kenapa 3 ni? Kenapa 3 ni? So, jadi saya dah buat sedikit note kat sini. Mengapa kita kena start dengan 3? Kenapa tak start dengan 1? Kenapa tak boleh 2? Kan? Kamu lihat kat sini. Kenapa kita perlu ambil 3? Kena start dengan 3. Right? Okay, now. So, maknanya kalau kita melihat kepada inequalities kat sini, maknanya sebelah kanan ini, 1/n ini, we are hoping that this part would be diverge. Sebab dia tanda dia macam ni kan. So, maknanya kalau ini diverge, yang ini pun automatically akan diverge. Macam itulah. Jadi kita kena ensure betul tak diverge ini. Kita pun tengok. Jadi memang betul lah. Sebab the series for 1/n, 1/n ini adalah the harmonic series, which is always diverge. Kalau nak pakai P series pun boleh juga, diverge juga jawapan dia. Right? So dalam case ini, oleh sebab this part is diverge, maka automatically yang ini pun adalah diverge. So maknanya kita dah cuba beberapa contoh, kita masih lagi mampu menyelesaikan comparison test ini dengan menggunakan direct comparison test saja. Kita belum guna lagi limit pun sebab benda dah settle. So tak perlulah guna limit. Kan? Okay, now inilah limit. Limit comparison test ya. So ini ada satu contoh macam mana kita nak guna limit. Yang ini. Okay guys. Yang ni contoh ya. Test the series ini for convergent or divergent. Yang ini. Okay, now kita nak menggunakan comparison test kan. So first of all, macam biasa, ini adalah AN. Ini AN ya. Ini adalah BN. Okay. Now kita tentukan dia punya inequalities ini. Ini jangan salah tau. Yang ni jangan sekali-kali salah. So katakan ini kita dah betul. So jadi kalau based on apa yang kita dapat dekat sini, maksud dia kita harapkan yang warna biru ni kenalah diverge, betul tak? Maksud dia kalau ini diverge, maka yang ini pun automatically diverge. Jadi kita pun cuba uji yang ini menggunakan beberapa test yang sesuai. Jadi dalam kes ini saya menggunakan geometric test. Cuma malangnya apabila yang ni saya tak tunjuk ya. Ini kamu buat sendiri tau. Malangnya apabila saya menggunakan geometric test for series, saya dapati dia converge. Sudah. Saya harapkan dia adalah diverge. Sebab senang kita nak buat conclusion. Kalau ini diverge, yang ini pun diverge. Tapi apabila saya uji yang ini dengan menggunakan geometric test, saya dapat dia converge. Maka maksud dia dalam kes ini, the direct comparison test fail. Clear tak?
Ya, oleh sebab DCT fail, maka we are going to apply the limit comparison test. Boleh ya? So, limit comparison test kata apa? Dia kata buat ini je. Set up limit for AN over BN. Buat je lah. So, kita follow je. AN apa? AN yang ini kan. Ini AN. Ini BN. Follow je. Janji kita set up limit kat situ. Kita pun selesaikan. Cuba buat lah. Buat ni, kita perkemaskan, kita simplify yang mana-mana perlu dan sebagainya. Buat last kali kita dapat nilai dia 1. Okey lah. Sebab 1 tu adalah positif. Ini yang kita nak. So, maknanya kalau kita dapat nilai positif 1, maka kita akan follow yang ni. Mana? Ni. Kita akan follow yang ini. Ya, kita akan follow yang ini, di mana kita boleh katakan since the limit exists, maka 1 over ini adalah Bn ya. Bn is convergent geometric series, therefore the original series ya. The series 1/2n minus 1 is also converges by the limit comparison test. Okay guys, so saya stop video ini sampai sini dulu. Hope you enjoy the video. See you in the next video.